Okey, kita nak alihkan kepada cerita berikutnya di Ipoh. Jom kita saksikan. Dengan pertemuan di antara pasukan yang boleh dianggap berbeza nasib mereka, iaitu pasukan Perak dan juga pasukan Selangor. Selangor membuka tirai jaringan menerusi sentuhan yang dilakukan oleh Oliver Buff selepas kedudukan keadaan kelang kabut, tetapi ini antara percubaan-percubaan yang dihasilkan oleh pasukan Perak dan juga pasukan Selangor, antaranya menyaksikan Azri Ghani antara yang paling sibuk menepis percubaan demi percubaan. Namun yang dinantikan hanya hadir pada minit ke-42 ketika keadaan kelang kabut. Yang diperlukan adalah clearance jauh dari pemain-pemain pertahanan pasukan Perak. Namun pantas kedudukan itu dengan rembatan yang dilakukan oleh Oliver Buff minit ke-42 untuk meletakkan Selangor di depan dengan 1-0. Kemudian jaringan yang kedua pula dihasilkan menerusi tandukan yang boleh saya anggap free header, walaupun ada sedikit marking dilakukan. Jaringan dihasilkan oleh Ifidayo, dan sejurus selepas itu pada kedudukan ini ada tolakan yang dilakukan oleh pemain pertahanan untuk memberikan jumlah keseluruhan 22 jaringan untuk Ifidayo, jaringan kedua peribadi di Stadium Perak Ipoh. Sedar tak sedar, Selangor dah 4 game berturut-turut menang. Satu perkembangan yang terbaik ketika ini untuk pasukan Selangor kerana konsisten. Betul. Dan lebih menarik ambil kesempatan daripada apa yang berlaku dengan pasukan Perak. Betul. Kerana kita tahu Perak yang tak selesai lagi dalam keadaan setting perlawanan yang menyebabkan kita dapat mereka begitu sukar. Tapi ada sedikit peningkatan Perak kerana mungkin saya anggap perlawanan ini antara yang terbaik daripada 3 perlawanan sebelum ni. Ada saingan, ada fight, ada kejar untuk mendapatkan sekurang-kurangnya memberikan tekanan kepada pasukan Selangor, dan kita dapat lihat bila satu-satunya penyerang yang boleh menjadikan gol konsisten every game menjadikan gol ada pada Selangor dan mereka menang. Saya nak ambil sedikit hari ini, boleh dikatakan bagi pasukan Perak dengan Nana Poku di bahagian depan sebagai penyerang, untuk berdepan dengan sistem yang digunakan oleh Castanetzel, 4 pemain yang solid, saya rasa agak sukar kerana kita ambil balik apa yang Nana Poku buat ketika di UiTM. Okey, memang cukup berbeza waktu di UiTM atau balik masuk dalam keadaan satu tim di Perak yang belum selesai dari segi pemain-pemain yang nak beraksi. Agak sukar. Tapi bagi saya untuk pasukan Perak ni, saya anggap satu benda yang mungkin mereka terlepas pandang. Saya tak ambil kira siapa jurulatih mereka, tetapi Perak memiliki sebenarnya ada masalah sebelum nak menghabiskan perlawanan. Dekat sini kita dapat lihat bila keadaan satu tim ini bolos sampai 41, termasuk hari ini 41 jaringan bolos daripada 41 okay, daripada 19 perlawanan, satu gap yang begitu tinggi untuk sesuatu pasukan yang tidak mengenali apa masalah sebenarnya. Mungkin ini pandangan saya lah. Menyelesaikan masalah terlebih dahulu di dalam pasukan, nak berdepan dengan perlawanan itu lebih penting. Kalau kita dapat lihat, mungkin kita faham keadaan Perak ketika ini nak berdepan dengan pemain yang tak ada, pemain-pemain muda apa semua, tapi masalah ni perlu mereka hadapi. Maksud dia bukan tak boleh kalah, tapi jaringan tu tidak boleh melebihi daripada 3, 4, 5, 5, 5, so menyebabkan mereka begitu banyak bolos. Sekurang-kurangnya boleh reduce by kalah 1-0, 2-0, itu yang terbaik untuk Perak. Tapi untuk berdepan dengan pasukan Selangor, sekali lagi apabila pasukan Selangor memiliki penjaring gol, iaitu Buff ada di situ, Ifadayu ada di situ, menyebabkan mereka tidak boleh menerima rasakan daripada segi gerakan serangan daripada pasukan Selangor. Okey, saya tertarik dengan bukan Asmawi tau. Bukan Asmawi. Okey, dia Ashmawi. Okey, Ashmawi Yakin. Dia ada Ash. Ash. Lepas tu dia Yakin. Dia package lengkap. Saya rasa dia sudah menunjukkan kematangan yang agak baik sebenarnya di bahagian pertahanan. Okey, ya, kita nampak peningkatan sebenarnya. Kalau kita lihat kecederaan pemain import mereka di bahagian pertahanan,
meletakkan Ashmawi di bahagian tengah. Kalau kita lihat bergandingan dengan Syarul ketika ini dalam satu konsisten yang baik. Kerana kita dapat tahu bahawa ini gandingan pemain muda. Dan Ashmawi juga dilihat juga boleh bermain sebagai satu pemain pertahanan di bahagian midfield. Dan kalau tak silap saya tadi pertukaran posisi juga berlaku yang bertolak ataupun dialihkan di sebelah kiri. Sekurang-kurangnya bukan untuk membuat gerakan banyak serangan, tapi terlebih dahulu bertahan dan cukup baik untuk dia memiliki 2 atau 3 posisi di bahagian pertahanan. Saya rasa menang dalam keadaan beberapa perlawanan yang menang straight. Ya, 4. Tanpa ketiadaan Brandon, Ya. Halim. Hai Halim, faham bang? Okey. Hakim umpamanya, Nur Hakim. Oh, ini pemain yang saya katakan dia injured dia terlalu scary lah. ACL dia tu back to back. Ya. Tetapi apa yang dimiliki oleh Hakim adalah apabila tak salah saya dia start masuk pada perlawanan lawan UiTM itu. Dia punya progress tu, dia punya joint attacking, peranan dia di sayap Selangor, sesuatu yang positif kat sini. Betul. Kalau kita lihat, saya setuju daripada segi injuries yang ada pada beliau. Sebenarnya untuk recover dengan nak adapt benda tu memang butuh sukar. Satu benda yang back to back. Tapi ini mungkin semangat dia. Semangat dia yang boleh first lawan dulu dia kecederaan dulu ataupun treatment kecederaan dengan baik dan beraksi dengan baik. Dan ini tanggungjawab yang dipikul dengan baik ketika pasukan Selangor ketika ini. Dan kita dapat lihat kemasukan ataupun pertukaran posisi yang dia berubah corak permainan itu sebenarnya memberikan bantuan kepada dia juga kerana dia ada memiliki penyerang di bahagian atas yang boleh menjadikan gol. So sedikit sebanyak gerakan di bahagian attacking beri kredit juga kepada Hakim. Okey, selain daripada itu juga kalau kita lihat Hen Tat Aung, pemain daripada Myanmar ni, kedudukannya dia ni sebenarnya kalau Ifidayo ada masalah injured, penggantungan dan sebagainya, senang-senang Selangor boleh menolak pemain ini untuk beraksi di posisi penyerang. Dalam masa yang sama, apabila Kasanidze meletakkan dia sedikit ataupun di bahagian tengah diapit oleh Daniel dan juga Ifidayo, saya rasa strike force tu masing-masing adalah penyudah untuk Selangor. Okey, kalau bercakap pasal dia ni, saya lebih tertarik dia lebih banyak pergerakan yang di bahagian attacking untuk setting. Bukan untuk menjadikan gol dulu, tapi setting kepada Ifidayo ataupun kepada Daniel ataupun kepada Hakim sendiri. Kedudukan dia sebenarnya dia selalu dekat bahagian attacking menambahkan pergerakan dalam kawasan di box. Dan saya dapat lihat bahawa faktor fizikal dia pun tidak begitu besar ataupun tinggi daripada Ifidayo, tapi pergerakan movement dia dalam terima bola dalam di box ataupun bahagian attacking menambahkan lagi tambahan untuk pasukan Selangor menjadikan gol. Kalau kita lihat kat sini tanpa campur Ifidayo punya jaringan, Selangor ada 37 jaringan daripada 19 perlawanan, antara kedua tertinggi selepas JDT. Milu menui? Terima kasih. Sebab suara awak macam itu cerita tentang pasukan Selangor. Bagaimana mereka memiliki, saya rasa seperti yang kita bincangkan, Oliver Buff sudah menampakkan walaupun lewat sedikit kerana peringkat permulaan semua memperkatakan Oliver Buff, lepas tu Conrad. Tetapi kini Selangor sudah ada shape, Selangor sudah ada rotation, itu pun senang untuk dibuat. Okey, Buff antara pemain yang akan menjadikan gol di dalam luar kotak D ataupun di kawasan tengah. Itu saya tak nafikan. Dia punya pergerakan daripada sistem untuk attacking dan berada dalam satu kawasan itu cukup baik. Dan dia punya assist pun memberikan bantuan daripada kesemua attacking dalam pasukan Selangor sendiri. Dan yang lebih tertarik juga untuk pasukan Selangor ketika ini, antara satu-satunya pasukan yang membuat pertukaran pemain menggunakan kesemua pemain muda. Pasti Ajmal akan masuk, Daniel berada dalam pasukan, kemudian Alif semua. Ini semua digunakan dalam salah satu tactical plan daripada pasukan Selangor sendiri. Saya tak nafikan bahawa ketika menjalani kemenangan 4 perlawanan ini, mereka begitu fokus mengambil daripada satu-satu perlawanan. Kita sedia tengok kalau dalam ranking pasukan Selangor juga sebenarnya memiliki kelebihan daripada untuk mengejar kedudukan daripada mungkin 3-4 dalam kedudukan terbaik.